para peserta sekalian, selamat datang ke Polytechnic and Community College Youth Skill Enhancement Program 2021. Dan pada hari ini kita berada di slot yang seterusnya, dan ini juga merupakan slot istimewa kerana petang ini kita bersama dengan insan hebat yang akan berkongsikan sesuatu ilmu yang pastinya akan memberikan sesuatu yang terbaik, menjadikan kita insan yang cemerlang. Okey, boleh membaca gerak-gerik orang. Yang penting kita dapat mengenal seseorang itu melalui pergerakan dia, melalui body language, bahasa badan seseorang itu. Jadi pada petang ini kita akan menampilkan seorang penceramah muda yang handsome lagi bergaya, iaitu saudara Zarif Zulkafli yang kini telah pun berada di dalam talian kita. Bila mana anda berjumpa dengan orang, lagi-lagi orang yang anda tak kenal ataupun mungkin orang yang anda kenal, anda tetap akan bagi satu perkara yang kita bagi sebagai first impression. Betul? First impression. Dan soalannya adalah, bila kita cakap first impression ni, berapa lama? First impression ni datang daripada berapa lama? Berapa durasi yang tepat untuk first impression ni? So kita buat quiz sedikit lah. Boleh? First impression ni terjadi dalam masa berapa saat yang pertama? Kalau anda rasa jawapannya adalah A, kurang dari 1 saat, tulis kat ruang komen A. Kalau rasa B, tulis B. Kalau rasa C, tulis C. Kalau rasa D, tulis D. So, jawapannya adalah, bila kita bercakap tentang first impression itu terjadi dalam masa ada banyak mazhab, ada banyak school of thought. Dan daripada saya punya bahagian, first impression itu terjadi dalam masa 7 saat yang pertama. Bagi jawab B, tanya saya bercakap. Kita bagi tepuk sikit untuk jawab B. A. Alright, so first impression terjadi dalam masa 7 saat yang pertama. Dan bila kita pertama kali jumpa dengan seseorang, itulah fasa di mana seseorang itu memberikan satu pandangan sendiri kepada kita. Kalau orang tu kita tengok mula jumpa dah nampak annoying kan, maka first impression dia nampak annoying. Kalau first impression dia nampak hebat, pandai berkomunikasi, first impression ni akan baik dalam lain perkara. Sebabnya first impression dia terjadi dalam masa 7 saat. Dan 7 saat ni sangat penting. Sebab apa? First impression 7 saat yang pertama ini adalah fasa untuk kita seal the deal. Bermaksud pertama kali ketika contohnya anda beri pengucapan di hadapan, pertama kali anda buat meeting contohnya kan, pertama kali anda bercakap dengan para orang ramai, 7 saat yang pertama adalah masa untuk anda seal the deal. Bermaksud macam mana anda nak kesan mempengaruhi, macam mana anda boleh repost sebagai repost akan terbina dengan lebih mudah bila mana anda ada first impression yang lebih baik. Dan bila kita bercakap tentang first impression ni, bila kita buat first impression yang bagus, yang positif, maka dia akan membawa kepada long lasting impression. First impression tu penting, tetapi dalam masa sama ramai orang terlupa long lasting impression juga sangat penting. Okay, sebab itu bila kita nak berkomunikasi dengan seseorang, pastikan kita berikan impression yang terbaik pertama kali kita berjumpa. Itu penting. Itu hanya satu perkara yang penting. Perkara kedua yang lebih penting adalah macam mana nak kekalkan impression yang baik kepada mereka. Itu juga adalah perkara yang penting. Sebab kalau kita mula-mula cantik dah okey, cantik-cantik, tiba-tiba jadi isu, terus tak ada orang respect kan. Benda tu terjadi, benda tu mungkin terjadi kepada anda semua. So itu yang pertama, sebelum anda membaca bahasa badan, anda kena clear apa benda, perkara-perkara penting yang anda kena take note sebelum anda membaca bahasa badan seseorang. Sebab bila mana anda dah boleh baca bahasa badan, anda akan tengok pelbagai perkara. Bila baca bahasa badan, anda akan tengok macam mana muka mereka, ekspresi muka. Jadi macam saya kata gua sempat saya akan share nanti. Macam mana mata mereka, mana mata, arah mata dalam lain perkara, banyak perkara sebenarnya. Macam mana senyumannya. Macam mana senyuman, macam saya kata tadi, saya akan kongsikan untuk anda semua lagi macam mana buat orang jatuh cinta dengan anda. Itu ada rahsianya juga. Macam mana berikan senyuman yang ikhlas. Kan? Adam kita tengok ni Adam kena lagi. Senyuman penting. Macam mana tangan. Tadi siapa tadi saya tengok ada kat ruang komen, siapa yang suka guna tangan-tangan ni kan. Saya tak ingat siapa tadi, tapi adalah saya dapat komen tadi. Macam mana kita nak mempengaruhi orang. Kalau kita bercakap dengan seorang, tangan ni ada satu tools untuk mencantikkan lagi cerita kita.
Dan kemudian adanya kaki. Dan bila kita bercakap kita nak membaca kesemua perkara ini, ada satu SOP yang kita kena fahami. SOP ni kita kata panduan lah. Alright? Panduan dia kita terbagi pada 4 perkara. Yang saya katakan panduan ni saya kata sebagai panduan 4C. Saya ada tulis kat ruang komen 4C. Yang pertama adalah panduan contextual. Saya tulis kat ruang komen. Contextual maksudnya apa? Maksudnya adalah bacaan keadaan sekeliling. Saya type dekat ruang komen lagi. Alright, ini penting. Sebelum baca bahasa badan, anda kena tahu SOP yang terlebih dahulu. Kalau anda tak tahu SOP ni, anda tak ikut SOP ni, insya-Allah selesai. Yang pertama contextual, bacaan keadaan sekeliling. Katakanlah situasi begini. Okay. Ada one of my participant, dia join saya punya program certification, program persijilan bahasa badan profesional kami. Dia adalah pesyarat UPSI, Dr. Rosna namanya. Dan Dr. Rosna ni dia terlibat, dia share dengan kita dalam situ kan. Saya mengajar situ. Dia share dia akan interview untuk student-student yang nak sama belajar dalam bidang pendidikan. Dia ada ambil satu exam ni tau, nama dia ujian MACSI. Mungkin ada pernah dengar, mungkin ada pernah dengar kan. Kalau pensyarah-pensyarah berawal tahulah benda ni, ujian MACSI dekat UPSI. Dan dia adalah salah seorang orang yang terlibat untuk interview pelajar-pelajar tersebut. Dan dia belajar body language dengan saya. Dan kemudian dia kata, Dr. Zarif, saya bila belajar benda ni, saya rasa bersalah sangat. Saya tanya sebab apa? Sebab apa doktor rasa bersalah? Sebab dia kata, selama ni saya rasa saya dah tersalah faham maksud body language orang yang saya interview, sesudah saya interview. Sebab apa dia kata, betul kita faham kan? Ada setengah orang dalam nation ni, dia kata bila peluk tubuh ni adalah satu body language yang agak rude, agak kurang hajar. Ada setengah orang percaya benda tu. Ada setengah orang pula dia kata tak ada, kurang ajar, biasa je, dia kata kan. Nanti kita akan terang kenapa ada orang setengah rasa biadab, ada setengah orang rasa biasa sahaja. Sebab sebenarnya ilmu body language ni, peluk tubuh sendiri pun ada bermacam-macam jenis. Peluk tubuh contohnya kan, saya buat sekarang, saya tunjuk kat screen saya, tengok gambar saya sekarang. Peluk tubuh satu jenis begini. Anda dapat tangan saya ni pegang dekat bicep saya. Yang pertama, satu maksud. Ada peluk tubuh maksud yang kedua, begini pula. Dua tangan tertutup di dalam. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang orang peluk tubuh macam ni. Ada orang macam Tuan Rizal ada, yes, betul. Ada juga orang peluk tubuh, dia peluk tubuh macam ni. Yang dia buat good kat depan dia. Ada orang begitu. So setiap satu maksudnya ada maksud-maksud tersendiri yang berlainan sebenarnya. So that's why orang tersalah faham. Oh, rupanya begini. Dan cerita Dr. Rosna tu tadi, kita sambung balik. Poin dia adalah, dia kata salah faham sebab apa? Dia selalu judge student-student ni. Dia kata, student sekarang ni memang sombong lah, jenis biadab lah sikit kan. Tak ada adab, dia kata kan. Sebab bila interview peluk tubuh. Rupanya, bila dia tengok balik, dia fikir balik kan, sebenarnya keadaan bilik interview tu sangat sejuk. Yelah, pada pagi sampai petang on aircon kan, maka orang-orang yang masuk dalam tu akan mula sejuk. Yelah, sebab dia selaku orang yang interview pakai blazer kan, pun rasa sejuk. Apatah lagi orang student yang datang pun mungkin tak pakai blazer, mungkin pakai kemeja, pakai tie kan. Kemeja pula lekat trend dari ipat lengan kan. So rasa sejuk. Yes, Tuan Rizal macam Tuan Rizal je sekarang kan. So mereka akan sejuk. Maka antara respon bila mana seorang akan sejuk, dia akan peluk tubuh. So tak boleh nak kata yang dia peluk tubuh sebab dia kurang hajar ke, sebab dia defensif ke, tidak boleh. Itu panduan yang pertama, contextual. Itu peraturannya. Kalau tersalah faham benda ni, habis, rugi kan. Pasal ada setengah orang pula, dia ada satu efek, nama dia kalau tengok body language, antara tanda penipuan, nama dia hot collar kat sini. Dia adalah pasal respon, fisiologi respon semua ada bahagiannya. Dan bahasa mudahnya bila orang tu cuba menipu simptom tanda-tanda dia tarik collar begini, bertegak collar kan, begini. Sebab bahagian sini dia akan panas. So kita tengok pula dia punya keadaan sekeliling. Kita tak boleh nak kata perkara begitu dia terus menipu. Sebab apa? Keadaan tu panas. Sebab dia panas, memang sekeliling tengah panas, maka dia bertegak collar begitu. So bahan-bahan tu tak boleh digunakan pakai. Itu yang pertama, bacaan konteks. Itu adalah SOP yang pertama. Kalau tak aware pasal benda ni, insyaAllah ayah ping. Alright, itu yang pertama.
Yang keduanya dalam SOP baca bahasa badan adalah kita panggil sebagai cultural. Cultural ni apa? Bacaan budaya. Kan? Di situ kita kena pasti bahawasanya dari segi body language ada culture-culture yang berbeza. Bila kita baca bahasa badan, contohnya saya buat ni begini. Ini tanda dia apa? Good kan? Ini good. Ada setengah negara di luar sana dia anggap ini adalah isyarat FU. Atau apa FU tu jari tengah tu. Ada setengah negara begitu. So kita kena lihat macam mana budaya-budaya seseorang tersebut. Malaysia pun kita ada banyak budaya. Sabah, Sarawak ada budaya-budaya tersendiri yang berbeza sedikit daripada Semenanjung. Semenanjung pun ada budaya-budaya mereka tersendiri yang mungkin berbeza, yang membuatkan bahasa badan tersebut jadi berbeza-beza. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bacaan secara kluster. Ini kluster apa ni? Kluster COVID ke? Tak, bukan. Ini bukan kluster jalan Raja Laut ke apa, tidak. Okay. Kluster ni memang maksud bacaan secara menyeluruh. Saya type. Bacaan secara menyeluruh. Bermaksud bila kita nak baca bahasa badan seseorang, kita tak boleh bergantung sahaja kepada orang tu garuk kepala. Kita baca, tu garuk kepala, dia tengah ada begini. Tak boleh. Kita kena baca keseluruhan bahasa badannya. Contohnya gambar dekat depan ni. Saya boleh annotate. Okay. Contoh gambar kat depan ni. Gambar saya ni. Jangan tanya gambar bila. Sebab kau sekarang tengok membesar dengan jaya ni kan, pipi kan. Jangan tanya kenapa dalam gambar dia nampak sedikit slim. PKP kan. Itu yang pertama. Bila kita baca bahasa badan, contohlah kalau orang yang tak belajar bahasa badan, dia akan nampak, tengok muka saya kat depan ni kan, nampak saya senyum. Dia kata, saya tengah happy. Tapi bila baca secara kluster, baca secara menyeluruh ni, kita kena faham ada banyak body language yang kita kena tengok serentak dalam masa yang sama. Contohnya ni, tangannya begini, lepas tu saya pilih gambar yang ini. Lepas tu kakinya begini kan, bahunya begini kan. Satu ada masa-masa tersendiri. Bila kita baca secara menyeluruh, barulah kita dapat satu konklusi di mana ketiga gambar yang ambil, saya nak menampilkan diri saya sebagai orang yang nampak friendly. Tapi dalam masa sama ketika saya posing, bahu saya tu kiri kanan lebih tinggi, saya dalam keadaan doubt. Betul, okey ke posisi aku ni, handsome ke kan? Saya dalam doubt, handsome kot, tapi macam tak handsome pun je juga. Kan, saya dalam keadaan doubt. Kan, dan macam-macam perkara. Kalau kita buat pakai 3 hari insyaAllah, benda ni akan clear lah. Okay. Sekarang kita ada mungkin 2 jam je kan. So itu antara dia punya bacaan dia, bacaan secara kluster. Kena baca secara menyeluruh. Tak boleh tengok orang tu pegang hidung begini kan. Atau kata ini antara tanda seseorang penipu dari satu efek nama dia Pinocchio nose. Nak diceritakan kena baca secara menyeluruh. Kan. Kalau kita tengok contohnya kan, kita orang tu terus ini tak ada penipuan. Lepas tu kita nampak orang tu dia percaya kita, dia buat begini kan, itu betul tanda penipuan. Tetapi andai kata sebelum dia berjumpa dengan kita dapat orang dia memang dah bunyi-bunyi kan, semua dia kan, hembus-hembus kan, masa dia tengah sakit hidung. So tak boleh kita kata bila dia buat hidung begitu dia menipu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tengah sakit hidung. So dia berjadi situasi begitu. Sebab tu kita kena tengok bacaan secara menyeluruh. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah bacaan kongruen. Kongruen ni bermaksud macam mana? Bermaksud apa yang dikatakan, saya tulis kat ruang komen, selari dengan bahasa badan. Alright. Dia begini. Contohnya begini ada satu gambar ni kita buat analisa. Saya nak sebut asal Malaysia, tapi Malaysia ni sensitif sikit, so kita tak boleh buat asal Malaysia, kita buat asal luar negara. Okay. Ada satu isu gambar Donald Trump. Masa saya tengok video dia berkempen, dia kata isu Islamic terrorism ni adalah isu yang sangat besar di negara kita. Dia kata isu tu isu besar, tapi tangan dia, anda semua nampak, dia buat ni. Ni kecil ke besar ni? Kecil je kan? Sebenarnya kan? So, bila kecil begini, sebenarnya deep down dalam diri dia rasa sebenarnya isu tu isu kecil je. Isu Islamic terrorism ni isu kecil je sebenarnya. Tapi dia sebab nak memenangi persepsi rakyat sedang menonton, maka dia kata isu tu isu besar. Tapi body language dia kata dia buat kecil begini. So, bila terjadi pecanggahan di antara body language dalam bacaan kongruen ni, percayalah banyak kepada body language. Sebab apa? Bahasa badan bercakap jauh lebih banyak berbanding bahasa yang kita tuturkan pada hari. Okay? Itu penting kita baca yang keempat ni. Ada pula satu ni, kita buat ni satu Barack Obama.
Barack Obama dia memperkenalkan satu dasar inisiatif saya tak pasti berkenaan dengan Obamacare nama dia. Obamacare ni satu inisiatif yang mana dia ambil duit pada orang kaya lepas tu bagi untuk perubatan negara mereka kan. Malaysia beruntunglah segi perubatan. Tapi USA dia ada masalah sikit berkaitan benda ni. Dan Obama kata isu kesihatan negara kita ni adalah isu yang sangat besar. Dia kata isu besar. Tangan dia pun buat besar. Maka bahasa badan dia selari dengan bahasa yang dituturkan oleh dia. Which is itu adalah perkara yang really good. You as a leader, you guys as a leader, as a YDP, MPP, anda semua kena faham bahawasanya ketika bercakap, bahasa badan itu perlu selari dengan apa yang anda katakan. Itu adalah 4 panduannya. Bila anda clear dengan 4 panduan ni, barulah anda ready untuk baca ke semua benda-benda yang saya sharekan ni. Muka, mata, senyuman, tangan dan juga kaki. Barulah anda ready untuk semua perkara ini.